Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh hos anda. Hari ini saya akan menceritakan tentang sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Siapa Panglima Awang? Mengikut catatan seorang pengembara bangsa Itali, Antonio Pigafetta, yang turut sama belayar dengan Ferdinand Magellan pada 1519 sehingga 1521, selain Kapten Jeneral Ferdinand Magellan itu yang dinobatkan oleh masyarakat dunia sebagai manusia pertama mengelilingi dunia, turut bersama dalam pelayaran itu adalah seorang pemuda keturunan Melayu dikenali sebagai Enric atau kemudiannya dikenali melalui novel karya Harun Amirul Rashid yang ditulis pada 1957 dan diterbitkan pertama kali pada 1958 oleh Pustaka Melayu sebagai Panglima Awang. Awang dikatakan sebagai tawanan perang yang diserahkan kepada Magellan oleh Kapten Jeneral Afonso de Albuquerque ketika Magellan hendak meninggalkan Melaka pada Disember 1511 sesudah Melaka berjaya dikuasai Portugis. Mengikut Kapten Magellan, Awang yang dilantik sebagai jurubahasa merupakan rakan serta pembantunya yang akrab lagi setia. Di antara Disember 1511 hingga 27 April 1521, Awang sentiasa bersama-sama Magellan ke mana sahaja, termasuk turut sama dalam ekspedisi peperangan di sekitar utara Afrika iaitu di Azamor Maghribi pada 1513. Awang juga sentiasa berada di sisi Magellan dalam pertemuan-pertemuan rasmi dengan orang-orang besar istana, termasuk ketika menghadap Raja Charles Sepanyol. Membuktikan anak watan Melaka itu merupakan aset bernilai kepada Magellan sebagai jurubahasa yang fasih berbahasa antarabangsa di alam Melayu. Bagaimanapun, apabila Magellan terbunuh dalam pertempuran di Pulau Mactan di Cebu, Filipina di tangan penghulu pulau itu iaitu Lapu-Lapu pada 27 April 1521, Awang dikatakan telah menghilangkan diri dan tidak lagi kembali ke kapal menyertai armada Maluku. Sesudah itu tiada lagi catatan rasmi oleh Pigafetta mengenai di mana gerangannya Awang, dan kerana itu kisah selanjutnya pelayaran Panglima Awang terpaksa berdasarkan kepada sumber cerita lisan atau sumber-sumber lain yang berbentuk spekulasi. Bagaimanapun, beberapa sarjana tempatan dan penyelidik antarabangsa serta juga kerajaan negeri Melaka melalui beberapa siri seminar peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah memperakukan dan memberi pengiktirafan rasmi bahawa Panglima Awang atau Enric di Melaka adalah orang Melayu yang pertama berjaya mengelilingi dunia bersama-sama Ferdinand Magellan yang telah lama diberikan pengiktirafan oleh masyarakat di dunia barat, dan fakta sejarah itu kekal lebih 500 tahun. Pada Mac 2021, saya telah pun menceritakan tentang Panglima Awang ini dengan tajuk Pelayar Enric di Melaka Bangsa Melayu, secara khusus berkenaan perjalanannya mengelilingi dunia bermula dari Melaka sebagai tawanan perang pada 1511 pada bahagian pertama. Pada bahagian kedua video tersebut, saya menjelaskan berkenaan kajian sekumpulan penyelidik Universiti Putera Malaysia UPM mendapati kubur Sakai Laut Dalam yang juga tokoh di kampung Padang Lekok
Kota Rembau, Negeri Sembilan, kemungkinan adalah kubur Panglima Awang berdasarkan beberapa catatan serta kajian mengenainya. Namun hasil dapatan dari kami mendapati kubur tersebut bukanlah kubur Panglima Awang yang sebenar. Kubur tersebut milik seorang perempuan dan batu nisan pada kubur ini juga menggunakan batu nisan jenis Aceh yang kebiasaannya digunakan untuk perempuan. Selepas penjelasan tersebut dibuat, kubur sebenar Panglima Awang kembali menjadi misteri dan menjadi tanda tanya dalam masyarakat sehingga kini. Tiada petunjuk langsung untuk mengetahui di mana sebenarnya kubur Panglima Awang. Sehinggalah pada Oktober 2022, Puan Ita mendapat maklumat secara sepintas lalu berkenaan di mana kubur Panglima Awang dan sedikit kisahnya. Dapatan ini diperolehi selepas kami menziarah ke rumah waris keturunan Raja Temenggung Muar. Tujuan utama ziarah tersebut adalah untuk bersilaturahim dan melihat barangan peninggalan Raja Temenggung Muar yang diwarisi untuk memastikan kesahihan barang tersebut secara batin. Yang menariknya, terdapat satu keris yang telah dipastikan pemilik asalnya adalah dari Panglima Dayung dan diwarisi secara turun-temurun oleh waris Raja Temenggung Muar sehingga sekarang. Ada kemungkinan keturunan Raja Temenggung Muar ada kaitan dengan Panglima Dayung. Makam Panglima Dayung telah pun saya ziarah pada September 2020 dalam sebuah estet kelapa sawit di Kota Tinggi, Johor. Panglima Dayung merupakan seorang panglima yang berkhidmat dengan Sultan Johor Lama keempat, iaitu Sultan Abdul Ali Jallah Abdul Jalil Shah II di Kota Batu Sawar. Gelaran ini diberikan kerana beliau adalah Ketua Angkatan Perang menggunakan kapal laut. Nama sebenar beliau adalah Awang Selamat. Boleh rujuk video penuh berkenaan makam Panglima Dayung pada video EMM yang lepas. Selepas kami menziarah waris Raja Temenggung Muar tersebut, dalam perjalanan pulang, Puan Ita mendapat maklumat secara sepintas lalu berkaitan Panglima Awang. Puan Ita mengatakan bahawa makam Panglima Awang sebenarnya berada di Johor. Saya agak terkejut dengan maklumat tersebut dan agak menarik untuk dikaji dan diselidik lebih dalam. Kemudian Puan Ita mengingatkan kembali eksplorasi kami ke makam Panglima Dayung pada September 2020. Kalau diikutkan, Puan Ita agak sukar ingat kembali cerita-cerita lama yang telah disampaikan dulu. Kalau tak kerana maklumat yang diperolehi datangnya hidayah petunjuk dari Allah. Dari situ saya yakin bahawa maklumat yang diperolehi memang betul-betul datangnya petunjuk dari Allah selepas bersilaturahim dengan waris Raja Temenggung Muar tadi. Itulah rahmat yang Allah bagi kepada hamba-Nya apabila mengeratkan silaturahim sesama manusia. Saya ingat semasa eksplorasi kami ke makam Panglima Dayung, Puan Ita tanya ada berapa makam di sebelah makam Panglima Dayung. Itu menjadikan saya tidak pasti sebab saya tidak berapa ingat. Tapi Puan Ita boleh ingat yang di situ ada 3 makam, walhal dia bukan orang yang mudah ingat kembali perkara lama. Ini menambahkan keyakinan saya. Apabila saya semak, memang betul ada 3 makam di sebelah makam Panglima Dayung. Puan Ita kata, makam di sebelah isteri Panglima Dayung adalah makam seorang lelaki. Tetapi pada masa itu, tidak diketahui makam siapa. Walaupun kami cuba mendapatkan maklumat secara batin, tetapi waktu itu Allah belum mengizinkan lagi. Lalu Puan Ita kata, itulah makam Panglima Awang yang sebenarnya. Kami terus rasa meremang seluruh badan ketika itu. Ini menandakan bahawa apa yang diceritakan
dan apa yang disampaikan adalah perkara yang hak atau perkara yang benar, datangnya petunjuk dari Allah. Kami terus mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah secara spontan ketika saya sedang memandu kereta untuk pulang. Maklumat yang kami dapat itu sangat mengujakan dan saya rasa inilah maklumat terbesar bagaikan kunci yang membuka rahsia yang selama ini terpendam. Saya bertanya pada Puan Ita, bagaimana makam Panglima Awang berada di situ? Lalu Puan Ita menceritakan kisahnya. Selepas Magellan terbunuh dalam pertempuran di Pulau Mactan di Cebu, Filipina, di tangan penghulu pulau itu iaitu Lapu-Lapu pada 27 April 1521, Panglima Awang telah merancang untuk kembali semula ke arah Melaka. Apabila beliau mengetahui bahawa Kesultanan Melaka telah tiada, beliau mencari keberadaan waris Kesultanan Melaka yang diyakini telah membuka penempatan kerajaan yang baru. Beliau bertemu dengan banyak penduduk-penduduk kampung dan bertanyakan hal-hal kerajaan Kesultanan Melayu dari Melaka. Sehinggalah beliau bertemu dengan Panglima Dayung di Johor. Lalu Panglima Dayung mempersembahkan Panglima Awang kepada Sultan Johor Lama untuk mendapatkan perkenan baginda supaya beliau dapat berkhidmat dengan waris Kesultanan Melaka yang kini telah membina kerajaan baru di Johor. Dipercayai Panglima Awang turut terlibat bersama-sama Panglima Dayung dalam peperangan pada Januari 1586, di mana Sultan Ali Jallah Abdul Jalil Shah II dengan angkatan 100 kapal telah menyerang Melaka dan hampir dapat menawan semula Melaka dari tangan Portugis. Selain itu, Panglima Awang juga dikahwinkan dengan anak perempuan Panglima Dayung kerana mungkin Panglima Awang adalah seorang yang baik dan taat kepada pemerintah di mata Panglima Dayung. Oleh itu, dipercayai makam di sebelahnya yang pada masa dulu Puan Ita kata makam seorang perempuan ini adalah makam isteri kepada Panglima Awang dan anak perempuan kepada Panglima Dayung. Maka tidak hairanlah makam yang berkaitan dengan makam Panglima Dayung ada kaitan dengan keluarganya termasuk menantu. Itu adalah kebiasaannya bagi kedudukan makam-makam lama. Namun, nama sebenar Panglima Awang ini masih tidak dapat diketahui lagi walaupun Puan Ita telah mencuba beberapa kali. Sehingga kini masih tiada jawapan. Apabila terungkai misteri makam Panglima Awang ini, maka terjawablah teka-teki yang selama ini menyelubungi masyarakat sejak dari dulu lagi. Semoga apa yang dikongsikan ini menjadi rujukan kepada semua supaya pencarian skop yang kecil ini lebih mudah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Itu saja video untuk kali ini. Jumpa lagi pada video akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.